5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita teruskanlah untuk sesi PDPR kita. Harap-harap semuanya dah bersedia dengan peralatan untuk mencatat, sebab kita akan go through setiap soalan, okey, yang awak dah buat dalam uji lari. Setiap seorang kita akan detect kat mana yang dia salah. So every one of you kena tengoklah, walaupun bukan kertas awak, tapi awak kena tengoklah kesalahan orang lain. Mungkin boleh jadi pengajaran untuk awak, ataupun boleh tengok jugalah kat mana yang betulnya. Jika ada yang jawab dengan baiklah, maka penuh. So untuk hari ni kita boleh tak kita jemput saudara Ashraf kita lah untuk lead bacaan doa. Okay, boleh Ashraf? Boleh ya. Okay, good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا يمنك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada PU Ashraf. Okey, kita teruskan lah. Okey, untuk soalan nombor 1, kalau kita perhatikan, kita tengok, kita fokus pada markah dia dulu. Berapa markah yang dia dapat? Daripada markah 10 di sini, okey, dia hanya dapat 1 sahaja. Kalau kita perhatikan dia punya kaedah semua dah okey. Nampak So ini adalah antara kesalahan yang cukup besar lah, sebab arahan soalan dia minta kita untuk selesaikan soalan pembesaran pengecilan ni menggunakan satu kaedah yang dah pun dimention pada awak earlier. Okay, that's why bila dapat soalan saja, antara perkara yang paling penting, paling wajib yang awak kena tengok dulu adalah sentiasa bacakan dia punya soalan. Okay, because soalan kena sentiasa baca, sebab awak terlampau excited nak jawab sampai terlupa. Tak boleh lah. Ini adalah antara akibat awak kehilangan 9 markah. Okay, dah boleh naik grade ni. Kalau dapat 60 berapa? Kalau dapat 61 dapat 70 dah dapat A-. Am I right? So dia dah lari grade yang agak banyak lah. Okay, so rugi. Even though 1 markah ni, apatah lagi 9 kan. Okay, dia minta awak adalah nisbah luas. Tapi yang awak provide di sini adalah nisbah sisi. So soalan nisbah luas. Okay, yang dia jawab di sini dah betul pengecilan. Okay, pengecilan dah okay, sebab dia beri pada awak adalah 3/5. So sentiasa refer yang depan, angka dia lebih kecil berbanding yang belakang, so dia akan jadi pengecilan. Kalau awak tak dapat pun di sini 3/5 adalah pengecilan, di dalam soalan biasanya dia akan tuliskan pengecilan siap-siap. So awak tak boleh silap lah, kena tahu. Okey, disebabkan hanya dia menggunakan kaedah lain, so markah yang dia dapat hanyalah 1. Boleh yang ini awak boleh cakna, boleh orang kata ambil iktibar lah, sebab kita tak nak berlaku kesalahan ni dalam awak punya trial dan juga dalam exam sebenar. Okey, yang lain-lain tu cikgu tak ulas lah. Kita tak buat analisis, sebab bila dia salah awal, kita terus je tak tengok dah yang lain. Nampak tak? So awak better hati-hatilah.
Yang dia dapat setengah tu nak tahu kat mana markah dia. Markah dia setengah kita bagi, dia dapat 1 markah. So yang pertama sekali kita tengok setengah dia. Setengah dia dapat kat mana? Okey, dia dapat di sini pada nisbah. Okey, bagi 5 and then dia buat pengecilan. Bila nampak je pengecilan, dia dah dapat setengah markah untuk kecil. Pengecilan dah. Setengah lagi markah di mana? Kalau you perhatikan di mana kita boleh bagi markah dekat dia. Okey. Dia punya 5-3 tu dia bahagi 5 bahagian. Nampak tak? Dia pembahagian dia betul. Maksudnya dia tak gunakan pembahagi 8, 3 tambah dengan 5, 8. Okey, so dia bagi betul, kita bagi dia lagi setengah. Kalau dia buat pembesaran, markah yang setengah tadi tak dapat lah. Tapi sekarang dia dapat setengah tambah setengah. Boleh di situ? Okey. Next, kita tengok pula untuk tangent. Tangent di sini markah dia tahniah dia dapat jawab dengan baik, cuma sedikit sahaja dia punya ralat, iaitu apa komen yang cikgu tulis di sini. Lengkung yang dihasilkan pada part di sini. Ni semua nampak tak smooth. Yang ini kita akan tolak. Macam mana kita kategorikan sebagai tak smooth? Nampak dia menggunakan alat, tapi cuba tengok dia punya lengkung tu, dia jadi ternaik sedikit. Nampak tak? Ternaik nak bandingkan dengan apa? Kita tengok pada ni lengkung JX dia. Nampak So dia tak smooth lah. Mungkin awak kata awak lukis cantik dah elips tu. Okay, tapi bila kita tengok yang dia punya lengkuk pada JX dia seolah-olah ada orang kata apa? Ada kat sini ada nampak point betul-betul kat situ. Okay, so kita nak elakkan daripada perkara ni lah. So kita akan lukis dia supaya dia dapat landai sedikit and then kita sambung. Yang lain dah okay. Very good. This one is very good Memang bagus. Semua dia dah ikut dah. Dia ada garisan normal. Okay. And then dia ada Chico-Tito. Semua dah cantik. Ellipse dia pun kaedah dah okay. So dia dapat 14.5. Kehilangan setengah markah. Hanya sebab di situlah cikgu tolak sedikit. Boleh Ada apa-apa boleh tanyalah. Okey, cuba tengok yang ini pula. Markah keseluruhan dia adalah 15, tapi kawan awak dapat 13. Okey, kalau kita tengok komen cikgu di situ, butiran terlindung tidak dilukis habis. Mungkin masa awak tengah buat tu awak terpadam. Bila terpadam, masalahnya jadi ginilah. Tak sambung balik. Nampak tak? Okey, dan garisan dia terhilang. Garisan objek dia pun dia padam, tak lukis semula. So kita akan tolak markah di sana. Kena hati-hatilah. Benda ni orang kata kita rigidkan dia. Okay, sebab you padam and then you tak baiki, tak betulkan. Okay, so jadi satu kesalahan lah. Kalau nak diikutkan pada bahagian ini, okay, nampak cikgu baru bulat di sini. Sepatutnya dia dilukis ni, sambungan dia kena cantum seolah-olah dia dapat huruf T. Pastikanlah for next time, okay, awak lukis dia akan cantum dan ada junction T di situ. Dia tak boleh renggang. Even though yang itu adalah hidden line, mesti awak connectkan dengan garisan objek. Dalam soalan ni contohnya adalah yang vertical line tu lah. Okay, vertical line and then connection dengan hidden line awak mesti touch, mesti bersentuh. Boleh faham tak? Boleh dapat Boleh ke? Hello? Boleh And then satu lagi dia tertinggal garisan objek. That's why dalam kita punya drawing kalau kata itu dah jadi jawapan kita, awak terpadam. Kat mana tu? Kat sini. Ni. Di sini. Dia tak lukis, dia tinggalkan sebagai garisan binaan. That's why dia kehilangan setengah markah dekat hidden. Okay, and then setengah lagi markah di bahagian yang cikgu highlightkan sebagai objek line tu. Boleh Okay, 3 butiran mungkin dia darabkan dengan ratio. Dia tak semestinya setengah markah Dia darab dengan ratio dia, mungkin ratio dia di sini 0.5 lebih sikit. Nampak tak?
Okey, 0.5 lebih sikit lah sebab dia hilang 2 markah di sini. Nampak? Okey. So bahaya Okey, next kita tengok pula untuk yang ini dia tak ada sebarang kesalahan. Okey, it's very good. Tahniah Okey, dia dapat full marks. Okey, kita tak komen sebab kalau diperhatikan nak komen kat mana? Semua dah okey. Okey, untuk bahagian di sini pula. Markah 15 dia kehilangan 10. Mostly rata-rata awak kehilangan markah untuk soalan pengorakan. Mungkin awak dah lama, awak dah lupa lah. Okey. Salah satu contohnya di sini kesalahan dia adalah lengkung dia tak menggunakan kaedah highway. Nampak? Dia salah unjuran pun ada. Salah unjuran ni maksudnya bila awak letakkan ni you bawa turun dia ke sini. Nampak ni? Sini. Okey, tak tahu awak ambil yang mana. Bila kita check dia punya lengkung memang salah lah. So tuan punya drawing ni awak kena kaji semula, kena check mana salah. Nanti cikgu akan paskan file ni dalam bentuk PDF lah. Masing-masing akan buat pembetulan. Okay So yang ni banyaklah kesalahan dia. Okay, especially dekat bahagian yang highway. Dan unjuran juga pastikan bila awak unjur, pastikan awak ikut line tersebut. Okay So kalau ada masalah berbangkit ke apa, awak boleh PM lah. So kita boleh secara individu. Boleh Okay, next dia ada 15. Kita check dulu markah dia dapat 6. Kat mana salah dia? Okay, kita tengok komen. Okay, di sini yang cikgu nampak lah, kawan awak masih lagi blur tentang simbol bagi pipe tegak. Sebab kalau kita tengok banyak kesalahan di bahagian pipe tegak lah. Kat sini, di sini pun salah. Okay, and then di sini pun salah. Nampak kat sini, di sini, maksudnya dia masih lagi lag. Okay, juga di sini. Yang paling ketara di sini dia ada bulatan. Okay, dia ada garisan pipe dia masuk ke sini. Tak boleh sama sekali macam tu. Tak boleh keadaan pipe dalam keadaan macam ni tak boleh. So you kena hati-hatilah. Okay, tengok balik kawan yang punya drawing ni. Kunci pipe pun dia tertinggal. Banyak benda lah. Dan simbol untuk aliran air panas dia salah. Dia lukis ni sebagai garisan apa? Ada siapa boleh bantu? Ada siapa yang nampak kesalahan kawan awak di sini? Komen yang nombor 2, cikgu B tu simbol aliran air panas dia salah. So apa yang dia lukis pada aliran air panas dia? Dia macam terlindung. Ya, dia lukiskan garisan terlindung atau garisan hidden. So hati-hati yang lain tu ambil maklum jugalah. Walaupun ini bukan drawing awak, tapi sometimes we need to learn from mistake. Awak kena belajar daripada mistake, bukan hanya kesalahan awak, tapi juga kesalahan dari orang lain. Kita tengok dan kita ambil iktibar supaya nanti kita tak ulang dah kesalahan yang sama. Okay, kunci pipe mana kunci pipe salah. Kunci pipe salah ni sebab yang cikgu nampak dia lukis. Ni dah banyak kali kita ulang dia lukis. Ni dah okey. Kunci pipe nampak ada garisan objek lalu dalam kunci pipe tersebut, di mana ini tak boleh terjadilah. Okey, boleh okey, rugi markah dia 6. Okey, untuk yang ini pula, ni dah orang lain punya lah, NAA. So hanya dia lah yang tahu. Okey, apa komen dia? Okey, di sini markah dia 10. Ini tak ada apa. Ini just sepatutnya lukisan awak sama sekali untuk GKT tak boleh dilipat. Nampak Ini bukan kesalahan yang awak lakukan lah. Cuma peringatan. Jika sekiranya awak dapat kertas dalam keadaan berlipat dalam exam ke manalah tahu kan. You bagi tahu dekat pengawas lah. Okay, sebab dia akan efek pada ketepatan. Ni
Okey, kurang tepat. Okey, D prime tu. Dia jadi tak tepat lah. Tapi cikgu still bagi markah sebab ini bukan kesalahan di pihak awak. Boleh jelas Okey, so ni tak ada apa, semua okey. Dah cun, dah cantik, memang mengikut nisbah luas. Okey, yang ini pula markahnya hanya hilang satu sahaja. Kita cek dekat mana. Okey. Kita cek. Okey, garisan normal. Dia tak provide garisan normal. Nampak Masing-masing tolong fokus dekat bahagian garisan normal di mana tangent E dan D tu. Okey, macam mana dia dapatkan E dan D tanpa adanya garisan normal? Ni satu persoalan lah. Okey, so garisan normal ni setengah-setengah markah. So dah hilang satu markah di sana. Rugi kita tak boleh nak kita tak boleh nak detect di mana betul-betul exactly ataupun kedudukan titik tangent E dan titik tangent D. Okey, so hati-hatilah untuk garisan normal. Pastikan cikgu selalu tulis dia sebagai perkara apa tu. Selalu tulis yang ini Dia adalah benda wajib yang tak boleh awak tinggalkan. So mesti ada garisan normal. Garisan normal, dia punya panduan dia mudah sahaja. Dia akan dimulakan dengan pusat, sambung ke pusat. Contoh di sini pusat bulatan kat sini, dia akan cari pusat bulatan. Okey. Ni dia akan pergi ke sini. Ni. Ini garisan normal. Barulah titik tangent tu dapat diperolehi. D. Begitu juga di sini. Katalah pusat kat bawah tu, dia akan pergi cari pusat. Itu garisan normal yang wajib awak provide lah. Okey. And then yang ini pun perkara yang sama. Hidden line dia tertinggal. Hidden line kat sini lah. There should be one hidden line there. Okey, so dia hilang setengah markah di situ. Okey, yang ini pula dia dapat 10.5 sahaja. Dia kehilangan. Yang ini cikgu dah bonuskan hari tu. Okey, sebab ralat pada soalan. So di sini kita memang dah ekstrakan markah awak. Don't worry. Okey, apa yang dia komen di sini? Satu lengkung tidak dilukis. Dia hanya buat satu sahaja. Kat mana lengkung satu lagi? Sebab masa di peringkat awal dia tak check pada pictorial yang diberi pada awak. Awak tak semak di mana kedudukan lengkung. Sebab kalau dalam kelas cikgu akan highlightkan yang tu terlebih dulu. Sebab kita nak detect dekat mana lengkung tu berada. Kalau diperhatikan, lengkung akan berada di kawasan di sini satu. Ni cikgu highlightkan warna kuning kat atas ni. Ini tak ada masalah untuk kawan awak. Dia dah lukis lengkung di sini, nampak? Ni dah okey. Cuma di bahagian sini nampak ni? Bahagian ni. Itu juga adalah lengkung. Tapi disebabkan mungkin tak sempat ataupun tak perasan itu adalah lengkung, so kawan awak tak unjurkan garisan ni. Patutnya ada lah, ya kan? Patutnya dia di sini. Okey, garisan elemen yang sama. So ini kena provide lah di sini. Dia akan pergi gitu. So kita pakai elemen yang sama, dia akan pergi di situ lebih kurang. So you akan provide elemen untuk bahagian lengkung yang pada permukaan ni, yang condong di sini. Okey, kedudukan titik dia ataupun jarak daripada satah rujukan X1Y1 dia adalah sama mengikut apa yang ada pada titik lengkung yang awak dapat pada lengkung pertama awak lah. Dia punya intermediate point dia akan dapat exactly the same. Okey, awak tak payah tanda, awak boleh tarik je di sini. Contoh ni line dia, contoh So ni line dia, awak tarik je. Dekat mana titik yang berkenaan tu berada. Okey, so dia dapat ni kat sini je. Awak tarik je pergi. Check dekat mana dia punya garisan yang sebenar dia. Okey, so kalau di sini, kalau kita tengok bahagian ni, dia akan pergi ke sinilah satu. Nampak So yang ni lebih kurang di sini, yang ini mungkin di sini. So dia akan dapat lebih kurang. And then check juga untuk dia punya extreme point dia akan pergi ke situ. So dia akan dapat lengkung satu lagi di sini lah.
Ni lebih kurang lah sebab cikgu just lukis atas skrin je. Tak cantik lah. Boleh Okay, next kita pergi laju sikit. So kita tengok 3 markah sahaja. Kenapa 3 markah sahaja? Anybody can comment? Any one of you? Siapa yang nampak? Hello? Apa masalah dia? Boleh zoom Apakah masalah dia? Hello? Hello? Yang condong buat kat mana? Lupa nama pula dah. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Apa nama dia? Cepat. Dia tertinggal apa? Masalah paling besar di sini antara kesalahan yang paling utama dia adalah dia tak cari panjang sebenar. Okey, sedangkan panjang sebenar untuk piramid mesti ada lah, disebabkan kalau kita tengok kedudukan piramid kita okey ni sebelah ni piramid, sebelah ni adalah cone. Nampak dia adalah combination of two component here. One is a cone and another one is a pyramid. Okay, so pada piramid dia kena cari dulu panjang sebenar. Kaedah nak mencari panjang sebenar kita dah buat hari tu, just kita ulang je. Okay, lukiskan garisan tengah di situ. You ambilkan jangka lukis, cucukkan betul-betul di center di sini. Okay, ambilkan radius, naikkan aja gitu. Boleh Ramai yang yang jawab okey. Turunkan dia ke bawah sampai dia kena dekat base pada pandangan hadapan. Bila dah kena di situ, barulah kita ambil puncak ni, pergi ke situ. Yang ini, yang awak lukis panjang ni, dia adalah panjang sebenar, di mana awak kena ambil tu dan selarikan untuk dapatkan pengorakan pada bahagian space yang kosong di sebelah kanan awak. Nampak tak? Jadi, dia kena selari. Tapi yang kawan awak buat di sini, dia selarikan dengan pinggir. Okay, pinggir piramid yang sedia ada. So, the whole part dia kita tak bagi markah lah. Nampak Kita bagi markah dia mungkin permulaan dia lah. Dia mengikut arah jam. Boleh dapat markah. Okay, mengikut arah jam dia dapat markah. And then, apa lagi dia mengikut konsep jejari. Bila nampak je kon piramid, dia akan gunakan kaedah jejari. So, untuk kaedah jejari, kita juga bagi dia markah. Nampak Kita bagi dia markah untuk jejari. Dan juga untuk dia punya root dia. Okay, dia bermula di mana. Okay, untuk claim ataupun sim juga kita bagi markah kat dia. Jadi, dia dapat 3 markah di sana hanya untuk permulaan. Nampak tak? Boleh jelas di situ. Apa yang penting setiap satu tu, yang mana bagi markah dekat kita, yang itu yang kita akan kejar dia. Kita akan fokuskan pada yang itu. Kita kena tahu dia punya syarat dia mesti mengikut arah jam. 1. Mestilah dibuka mengikut sim dia ataupun kelim dia. Kalau kita perhatikan di sini, kelim dia dah betul. Dia buka memang nice lah. Dia start kat sini, berakhir di sini. Ini adalah antara salah satu dia punya jawapan. Tapi panjang tu bukan panjang sebenar dia. So, kita tak boleh bagi markah untuk butiran. Hanya boleh bagi markah dekat dia punya starting je. Di mana law dia dah ikut, kita bagi markah. Kita tak adalah kejam sangat kan? Boleh Boleh jelas di situ. Macam awak solat kan? Ambil air wudu, air semayang tak proper. Okey, tak betul. Agak-agak awak semayang awak tu okey ke tak okey? Aiman?
Akak senyap dah. Ke Lena? Hello? Di mana depan ni? Hello? Ya, cikgu. Ha? Apa jadi? Ke Lena? Cikgu tanya apa tak tahu dah. Tak dapat tangkap je soalan. Okey, awak tak cari panjang sebenar kan? So, awak dapat drawing betul. Katalah betul Kita tak boleh bagi markah sebab asas awak dah salah. Macam tu juga tadi cikgu kata kalau you ambil air semayang, you ambil wuduk tak kena, tak betul. Okey? Awak semayang, apa jadi dengan semayang awak tu? Sah ke tak sah? Tak sah. Lebih kurang samalah konsep dia kan. Cuma je itu perkara lain. Ini perkara drawing kita. So, asas dia kena betul. Panjang sebenar wajib awak cari. Nampak tak? Bila panjang sebenar awak dah dapat, yang lain tu kita akan cari nak bagi markah. Okey, kita akan cari juga. Yang mana masuk kita akan bagi markah lah. Yang tak masuk tu tak dapat lah. Tapi kalau tak cari panjang sebenar, kita terus tak tengok dah awak punya drawing yang lain. Kita cuma tengok dekat dia punya basic dia sahaja, kelim. Okey, adakah mengikut arah jam? Yang itu kita bagi. Nampak Betapa rugilah kalau you faham sekalipun nak buat kaedah highway tapi PS tak cari, hancus. 15 markah Okey, kita teruskan di sini untuk perpaipan pula. Okey, markah dia so far okey lah kan. Very good lah, dia dapat 14. So dia kena push lagi lah untuk dapat full mark di sini. So dia tertinggal mungkin agak cuai sikit, mungkin dalam keadaan kalut-kalut sikit Tapi keseluruhan kita tengok tidak hitamkan poin keluar. Dia tak hitamkan. So kena hitamkan lah. Okey, jangan tinggalkan dia sebagai bulatan putih gitu je. Okey, ambil maklum yang lain. Simbol aliran naik turun ada juga yang salah. Contoh di sinilah yang cikgu pangkah kat sini di bahagian ni, kat bahagian ni. Okey. And then simbol sambungan siku, liku ada yang tertinggal. Itu minor part lah. Tapi for the next time, make sure awak tak buat kesalahan yang sama lah. Okay, next kita tengok yang tiga Okay, yang ketiga, ini adalah nama tuan punya tu. Masing-masing tahulah. Okay, so kita tengok markah dia 6,5. Dia hilang di mana? Pusat lengkup dan pusat bulatan dia salah. Nampak tak? Yang lain dah okey, memang mengikut nisbah luas. Tapi bila dia salah pusat, okay, untuk dapatkan lengkuk di sini, kita terpaksa penalty dia lah. Kita tak boleh bagi markah. So, apa perkara yang perlu dia buat? Ada kelas sorry. Okey, nampak dia kena dapatkan garisan selari di sini. Nampak ni? Untuk yang detect dia punya pusat E prime di sini, katalah sini pusat dia adalah O. Okey, awak nak carikan O prime. Awak kena dapatkan lah, awak kena sangkut dia. Okey, kita pilih O dah ada, B pun dah ada, so kita gariskan dia. Okey, and then kita akan ambil B prime. Sebab B prime kita dah dapat cari, so kita just selarikan. Okey, yang garisan pancaran A akan menuju pergi ke O. Nampak So dia dapatlah. Terlaju. Sekejap. Okey. Okey, dia akan dapat di sini. Ni yang dia tak cari. Bila dia tak cari, gone lah markah dia. Yang ini pun sama kaedahnya. Ingat bila melibatkan bulatan lengkuk, awak terpaksa dapatkan dia punya radius ataupun dia punya jari. Awak kena sangkut. Okey, ambil hanger, sangkut dan selarikan. Pemilihan point awak adalah mengikut yang asal dalam Rajah 1. Contoh, pusat bulatan O pergi ke B. Nampak B prime dah ada, so kita sekarang nak mencari O prime. Itu target kita. Kita akan dapatkan di atas garisan pancaran yang kita buat.
Dan dua garisan selari ni adalah garisan yang kita sendiri providekan untuk dia. Yang ni yang cikgu kata tadi, hanger tu. Kita sangkutkan dia. Okey, boleh pemilihan titik awak kena jelaslah di sini, kena tahu titik mana yang awak kena connectkan dia. Jangan pula awak ambil B prime sambung ke O. Tak boleh. Dia kena ambil titik yang asal. Titik asal kawankan dengan titik yang asal. Tak boleh yang awak cari prime sambungkan ke O. Nampak Target nak cari O prime. Dia macam kadar terus lah. Kalau belajar maths kan. Okey, pusat lengkuk. Okey, ni markah dia 6.5. Banyak ada kehilangan. Okey, next. Dia dapat 2 daripada 15 markah di sini. Nampak tak? Okey. Boleh carikan tak apa masalah dia? Arya? Arya? Cepat. Dia tak dapat swim meja dengan mainan. Kaedah apa yang digunakan di sini? Dia guna kaedah nak selesaikan parabola. Soalan dia minta apa? Elips. Ni antara kesalahan yang cukup berat lah. Rugi. Habis dah markah awak kat sini. So hati-hati, sentiasa baca soalan dan fahamkan apa kaedah yang nak kita gunakan. Nampak macam simple. Nampak tak? Dia buat betul. Parabola dia cantik. Very nice. Tapi tak boleh terimalah sebab soalan kita adalah ellipse. So back in your mind untuk yang lain-lain jugalah. Okay, jangan ulang kesalahan ni. Minta parabola bagi ellipse, minta ellipse bagi parabola. Jangan sekali lah. And then dia memang suka guna kaedah magic di sini. Nampak ni? So you study balik macam mana nak selesaikan JX awak. Okay, kita ada titik yang dah memang titik ni kita boleh perolehi. Kita di sini kita ada 2 titik yang dah pun sedia ada ataupun boleh kita cari. Okay, jadi awak gunakan kaedah bisector di sinilah. So kena tahu kaedah bisector. Hari tu pun cikgu dah ulang dah tunjuk dah. Okey, ini adalah titik yang awak cari. Okey, so kita connect ke pusat bulatan yang berhampiran dengan JX dia. So kita panjangkan. Nampak And then ambil titik yang 2 sedia ada tu, yang kita cari satu, dan satu lagi titiknya pada hujung ellipse kita. So kita connectkan dia, sambung, buat garisan. Dan lepas tu apa nak buat? Bahagi duakan garisan tersebut. Okay, katalah you bahagi 2. Let's say, katalah bahagi 2 macam tu. Dapat di sini, katalah bahagi 2. Sini adalah pusatnya JX awak. Nampak tak? Okay, itu adalah kaedah yang perlu awak dapatkan dalam penyelesaian nak mencari lengkuk bagi JX. Ada 2 kaedah setakat ni lah. Actually ada 3. Satu yang bisector angle, satu yang bisector dia punya inilah kedudukan 2 titik diberi, you just gunakan kaedah bisector. Dan satu lagi adalah kaedah Forsted lah, yang you panggil kaedah apa tu, rama-rama, kaedah apa lagi you panggil, mata angin dan sebagainya tu awak boleh gunakan. Dia hanya beza dari segi sebutan siapa yang create formula tu lah. Tapi dia punya kaedah still the same. Okay, cuma kita bagi nama dia je lah kan. Ikutlah awak nak bagi nama apa sekalipun, tapi mesti mengikut konsep dia. Mesti mengikut kaedah. Kalau 2 titik tangent dah sedia ada di sini, ni bukan titik tangent Kalau 2 titik dah ada di sini, maka awak boleh gunakan kaedah bisector. Nampak Boleh Okey, kaedah magic salah ukur J30. Ni satu lagi kesalahan dia. Nampak
diminta pada awak dalam soalan jejari 30, tapi apa yang awak suka mungkin kurang. Mungkin awak suka 20, mungkin awak suka 35, mungkin awak suka 25. So it's not exactly 30 mm. Okay, so hati-hati dalam penandaan. That's why awak kena sentiasa counter check awak punya ukuran yang awak ambil dari jangka lukis pada pembaris. Sementara nak bawa pergi ke drawing awak juga awak kena sentiasa check berapakah dia punya ukuran. Kita takut dia terlari. Okay, dan kalau guna pembaris, make sure awak bermula dari angka kosong. Boleh pada angka 1, 2, 3, tapi awak kena kira lah dia punya 10, 10, 10 tu. Kalau you start daripada kosong, dia minta 30, you terus cari pada angka 3 lah, 3 cm. Ataupun kita gunakan 30 mm. So, benda ni nampak macam remeh. Tapi, kita nanti bila duduk dalam Dewan Peperiksaan, antara perkara-perkara yang kita kena ambil maklum lah. Benda-benda ni lah kita punya peralatan. Sebab kita berperang menggunakan peralatan yang wajib lah, yang mesti kita gunakan. Ada pembaris yang berfungsi dengan baik. Berfungsi dengan baik maksudnya ada dia punya skill, bacaan dia mesti betul. Okay, jangka lukis mesti berfungsi dengan betul. Kita tak nak jangka lukis awak yang loose, kejap lagi ukur dah bawa pergi ke sana dia akan jadi terbesar, terkecil, macam-macam. So that's why you kena sentiasa check dulu peralatan yang awak ada. Make sure dulu dia berfungsi dengan baik sebelum kita pergi berperang. Nampak So hati-hati. Okey, dan di sini juga dia salah Tito. T dia salah. Okey, kaedah Tito lah. So check balik kaedah Tito nak macam mana, study balik. Boleh Yang empunya. Okey. Okey, ni antara kesalahan yang agak besar lah. Cuba tengok, cuba baca, fahamkan apakah kesalahan yang ketara di sini. Dalam soalan, okey, cuba tengok dalam soalan kita ada, okey, dalam soalan kita highlightkan sedikit. Okey, dalam soalan kata apa? Lukis pandangan atas dan pandangan hadapan bagi objek yang ditunjukkan. Nampak Objek yang ditunjukkan pada kita adalah yang ini. Yang cikgu bulatkan, highlightkan dengan yang color kuning. Apakah maksud itu? Lukis pandangan hadapan dan pandangan atas dan pandangan hadapan. Yang diberi pada awak yang dalam kuning tu. Apakah? Pandangan sisi. Yang dia bagi dekat kita pandangan sisi. Awak nampak kesalahan besar dia? Bolehkah pandangan atas berada di atas pandangan sisi? Tak boleh lah. Kedudukan dah salah. Ni awak nampak macam simple je. Kadang-kadang bila dah lama tinggal dah setahun lebih awak tinggalkan ortografi itu yang jadi macam ni. Baca soalan dan tulis dekat soalan kita tu. Okey. Kalau kawan awak dia faham, dia tulis dekat situ. Dia tulis pandangan sisi kanan. Betul dah nama dia. Di sini adalah PS. Okey. Betul lah, dia tulis pandangan sisi kanan dah betul. Tapi konsep ortografik dia tak follow. Pandangan atas should not be like this. Tak boleh dalam keadaan macam ni. Nampak Dia dah minta awak lukis pandangan atas dan hadapan. So dua-dua pandangan tu akan ada atas dan bawah. Mengikut unjuran dia lah. Dia tak boleh berada pada pandangan atas daripada pandangan sisi dia. Nampak tak? So ni adalah salah dari segi kedudukan. Dia punya law pun dia dah tak follow. Salah Kalau you buat macam ni, yang ini yang akan jadi pandangan hadapan. Yang awak lukis di sini adalah pandangan sisi. Tak mengikut soalan diberi. Boleh Boleh jelas di situ. Okey, butiran terlindung tak dilukis. Okey, ini biasa kita dah komen dah sebelum. Ni antara kesalahan barulah. Sebelum ni tak ada lagi yang macam ni. Kedudukan pandangan dia salah. Okey, tolak EL. Apa benda EL tu? Extra line dia. Lengkung dia salah.
Okey. Apa maksud extra line di sini? Contohlah sekejap EL tu adalah extra line. Cikgu bagikan contoh di sini. Katalah drawing dia perlukan lukisan, sekejap, pen merah. Okey. Extra line katalah ni dah ada, ni perlu ada. Tiba-tiba kan, katalah ini sepatutnya tak ada. Garisan ni tak ada. Okey. Dia pergi lukis satu. Okey, and then dia tambah lagi garisan dekat sini satu. Ni contoh okey, sepatutnya tak ada garisan tu. Katalah ni tak ada. Yang merah yang cikgu lukis tu sepatutnya tak ada, tapi kawan awak lukis. Nampak tak? Jadi garisan dia dah terlebih dari jawapan sepatutnya. Jadi waktu pemakaran nanti kita terpaksa tolakkan 2 lah. Nampak tak? Sebab dia providekan 2 extra line di sana. Boleh Cikgu tak nak ulas lebih dalam lah tentang berapa extra line di situ. Cuma untuk soalan ni contoh dia, kita akan tolakkan 2 extra line. Ada soalan tak di pihak awak? Any question? So hati-hati kalau awak nak provide garisan, make sure garisan awak tu betul lah. Jangan terlebih-lebih garisan pula. Okey, tak ada soalan, kita teruskan. Boleh Yang berkenaan harap maklum lah Okey, next. Maka 11 dia hilang 4. Satah XY, sepatutnya lukislah garisan XY tu di sebelah bawah sini. Okey, awak lukiskan garisan XY sebab ini adalah panduan kita di bawah ni. Dan labelkan dia sebagai XY. Ada markah tak ada markah, buatlah perkara ni. Nampak supaya awak tak tersasar. Sebab kita buat drawing berfokuskan pada satu-satu matlamat lah. Kita kena tahu kenapa kita provide XY, kenapa juga kita buatkan X1, Y1. Okey, sekejap. Baru cikgu perasan di sini. Sini ada X1, sini ada Y1. Jadi penandaan kita tadi betul ke tak betul? Boleh ke cikgu tandakan XY macam tu? Soalan dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena follow. Kalau X1 di sana, di sini sepatutnya akan jadi X lah. Yang ini kena labelkan sebagai X. Dan di sini tak boleh jadi X, sini kena Y. Macam tu. Sebab seolah-olah raja ni kita ambil pada kedudukan tanpa ubah dia punya satah rujukan XY. Dia punya Y mesti duduk belah kiri, X belah kanan. Kita tak alihkan dia, kita cuba seolah-olah angkat objek berkenaan, letakkan dia di atas X1, Y1. Itu sahaja, tanpa kita alihkan kedudukan X1 jadi Y ke tak. Kita fix tu dia punya alfabet. Kalau X di kanan, X jugalah pada satah rujukan kita. Understand tu Ni adalah antara satu benda yang kena awak hati-hatilah. Sebab kalau you salah ambil you salah label drawing awak dia akan jadi seolah-olah macam mirror. Dia terkalih, dia terpantul. Nampak tak? Dia terbalik. So hati-hati. Itu adalah penggunaan satah XY lah. Sebab tu bila kelas cikgu je mesti kata wajib dilabelkan. Sebab kita nak guna, kita nak bawa pergi ke drawing kita pada pandangan tambahan. Okay, kat mana kita rujuk? Kita rujuk pada satah awal yang kita allocatekan di mana. Kita nak tak kat bawah ke, nak tak kat atas ke, kat mana-mana. Kena follow. Harap awak bagi siapa yang dah lupa tu, harap recall balik lah Okay, and then next satah XY beberapa terlebih you lah pula. Beberapa butiran dia salah. Okay, beberapa butiran tu awak kena tengok balik lah. Especially di kawasan ini, di sini. Nampak check balik. Okay, boleh kan? Ini awak kena study lah. Okay. Okay, sekejap. Cikgu ternampak dia buat titik ekstrim dia di sini. Nampak tak? That's why you kena tandakan kat sini. Di bahagian ni kita akan ada titik ekstrim dan juga di sini. Unjurkan titik-titik tersebut. Bila you tak unjur, you tak tahulah kat mana dia punya ekstrim. Ekstrim ni yang utama lah.
dia kena kat situ. Tapi awak pergi cantum kat situ. Salah lah. Okay. Okay, next kita ada ni pun magic lagi. Dia memang suka magic di sini. Ni memang salah terus lah. Okay, PS cari okay. Lengkung tidak guna kaedah highway. Memang dia tak guna. Lukis garis lurus pada kun. Bila ada kun, dia tak boleh dapat garis lurus. Ni awak kena tahu. Sebab kun tu dalam keadaan melengkung dah. Okay. Contoh di sini okay, kalau cikgu ada kun. Nampak Katalah kita ada kun. Cikgu lukis awak kena anjakkan sikit you punya phone tu. Sebab cikgu nak ambil space di sebelah atas kanan. Okay. Katalah cikgu ada kun. Ada kun cikgu potong straight. Boleh nampak tak? Ataupun kecil sangat? Boleh ke? Boleh tak? Bagi besar sikit kot. Okey. Kita ada kun. Okey. Macam ni. Kita potong macam ni. Ni kun. Katalah ini adalah kun. Soalan dia. Tengok betul-betul Soalan dia cikgu potong. Ni asal dia lah. Kita potong yang bahagian cikgu buat dotted line. Okay. Kita potong part yang di sebelah kanan bawah tu. Kita buang. Dan bakinya itulah dia. Maksudnya kun ini terpotong secara garis lurus pada pandangan mata awak. Pandangan hadapan. Boleh faham tak? Boleh Boleh jelas Okey, satu lagi kun. Kita dalam keadaan, boleh nampak tak drawing ni? Okey, katalah ini adalah kun yang asal. Kita potong dia macam tu. Juga dia adalah kun yang sama. Okey, bungkah dia adalah kun. Boleh nampak tak drawing cikgu yang di sebelah kanan atas tu? Ada dua rajah yang cikgu lukis di situ. Satu kun yang terpotong secara straight line dan satu lagi kun dia terpotong secara lengkung. Boleh nampak Respon? Boleh nampak tak? Boleh. Boleh Okey, soalan dia bila kita nak hasilkan jawapan bagi pengorakan, apakah hasil yang akan diperolehi oleh kun A dan kun B? Hasilnya macam mana? Okey, hasil dia, adakah kun A kita akan dapat pengorakan dia secara lengkung atau secara garis lurus? B pun sama. Okey, A kita akan dapat apa hasil dia, B kita akan dapat apa hasil dia. Siapa boleh respon? Dua-dua lengkung Ya, very good. Dua-dua akan dapat lengkung. Tak kisah dia terpotong secara lurus. Kalau dia terpotong secara lengkung, lagilah akan awak perolehi jawapan lengkung. Tapi, okay, very good Aiman. Okay, jika sekiranya cikgu ubah kun ni, cikgu tak nak, cikgu gantikan dia dengan piramid pula. Okay, kita gantikan dengan piramid. So, apakah jawapan yang akan kita perolehi untuk A dan juga untuk B? Siapa boleh respon selain daripada Aiman? Any one of you? Wake up. You need to wake up. Your exam is just around the corner. Okay, kita kena fight lah. Kena recall balik, check balik apa pengetahuan sedia ada yang awak ada. Okay, hurry up. I'm waiting for your answer. Garis lurus dengan lengkung. A jawapan dia? Lengkung. A. A lurus. Lurus. B? Lengkung. Aiman lagi. Okey, jawapan dia betul Tahniah. Okey, so kena hati-hati.
hanya disebabkan permukaan tu berbentuk lengkung ataupun dia merupakan garisan ataupun satah rata okey. Kita kena ada dia punya orang kata perbezaan. Sama juga kes macam silinder dan prisma. Sama je. Okey, silinder tu lengkung. So dia akan ada kes yang sama macam piramid dan kun juga. Harap awak jelas di situ. Boleh Okey, and then ni kena baikilah kena check balik. Ni memang totally salah sebab dia kun dia tak boleh garisan lurus. Okey, next. Kita tengok markah dia 8.5. Jangan hanya berpuas hati dengan markah 8.5 Kita nakkan markah 15. Okey, garisan perpaipan dilukis dalam dinding. Dia lukis dalam tu, dia takut nak pergi keluar. You kena lajak keluar sebab kita nak expose kan, kita nak tonjolkan kita punya kunci pipe, kita nak tunjukkan simbol turun naik pipe kita, and then dalam keadaan tegak kita nak tunjukkan. Okay, so kena ambil kira semua perkara tu. That's why tak boleh hanya berada bahagian yang secoek di sini. Okay, tak lepas. Okay, simbol kunci pipe dia salah. Kat mana salah kita tengok kunci pipe. Kunci pipe ni mungkin sebab dia buat garisan straight lah di tengah-tengah dia garisan lurus kat situ. Okay, so kena hati-hatilah. And then belum faham cara lukis. Masih lagi lah. Masa exam hari tu mungkin lah, tapi bila dah selesai buat tugasan di halaman 9, hopefully dah okay. Okay, dan aliran air naik turun tu termasuk dengan pipe limpah lah. Pipe limpah dia tak boleh macam ni ni memang salah. Cek balik. Ni memang kesalahan dari segi ni lah. Okay. Dan dia tak lukis aliran air panas. Aliran air panas dia tertinggal. Okay, so dia cuma aliran air panas dia tak disimbolkan dengan garisan simbol air panas lah, panjang, pendek, panjang tu. Boleh Okay, pukul berapa sekarang? Boleh tak kita habiskan untuk MZZ pula? Okey, kita ada soalan dia ni sebar luas. Ini sambungan dia tak tahu, mungkin dia freehand, so better check balik. And then garisan binaan di sini agak tebal, bukan agak lah, memang tebal. So make sure dia adalah garisan binaan. Kaedah mencari pusat lengkuk dia tak tepat. Kaedah mungkin ada cuma tak tepat di situ. So make sure kat sini cikgu nampak jelas lah. Kalau awak boleh zoomkan dia. Okay, awak zoom lah kat sini dekat H prime. H prime dia ni dah okey, dia buat garisan pancaran, tapi di sini nampak tak? Tak tepat. Okay, so you better check this one. Okay, next kita ada ni JX dia juga kaedah magic. Okay, apa yang awak nampak? Markah dia 1 je dapat. Sebab apa? Awak tingkatan 5 awak belajar benda ni masa di tingkatan 4. Okay, so kita tengok di sini ukuran paksi major dan minor tak dibahagi 2 lah. That's why dia dapat satu jejari yang agak besar. Okay, paksi major 160, dia gunakan 160 tanpa bahagi 2 untuk dapatkan bulatan. Memang salah lah. Dia punya extreme point dia akan lari, intermediate pun lari. Dia punya titik-titik untuk dapatkan pusat yang di sini pun akan lari juga. Nampak So dia akan ada efek, impact dia sangat besar lah. Okay, minor pun sama, dia tak bagikan 2, dia buat 100 dengan 160. So yang lain-lain kawan-kawan yang lain tu tolong ambil maklum jugalah. Bila ada ellipse saja mesti jejari bagi 2. Kalau dia kata paksi major, paksi minor. Kecuali lah soalan tu dia kata dia bagi kat awak, okey lukiskan suku ellipse, jejari diberi pada awak. Tiba-tiba kononnya lah. Sebab tu cikgu minta sangat sentiasa baca soalan. Okey, soalan yang biasa yang keluar tak pernah lagi lah keluar jejari kan. Okey, cuma cikgu kata je paksi major minor make sure bagi 2. Okey, JX dia kita dah jelaskan tadi. So di sini dia masih guna kaedah magic. So lepas ni tolong buat pembetulan. Okey, ukuran J20 guna inci ke? Cikgu tanya. Inci ke? Cikgu sukat dia memang inci.
2 inci. Soalan kita sebab tu kalau perasan setiap kali kelas cikgu akan mention dia punya unit dalam apa yang kita gunakan. Kita sentiasa gunakan unit dalam mm. Perasan tak? Kalau cikgu sebut 30 mm, awak akan sebut 3. Perasan tak? Awak sebut 3. Awak suka guna 3. Okey? Tapi cikgu akan betulkan 30 mm. Walaupun ukuran dia sama, tapi kita guna unit yang berbeza. Tapi dalam LK, dalam JKT, kita gunakan unit dalam mm. Nampak So, make sure lah. Pastikan awak punya ukuran tu betul. Ini lagi lah dalam inci memang out terus lah. Okey, dia punya tangent in juga memang magic betul. Zak zuk zak terus dapat. Markah pun zak zuk zak hilang. Dapat satu je. So hati-hatilah. Satu ni pun kita bagi sebab bulatan yang di sini dia betul. Pusat dia betul. Kita cari kita cari jawapan dia yang mana dapat menghasilkan markah. Cikgu akan ronda sekitar sini cari jawapan yang betul untuk bagi markah. Kita tak adalah tengok, okey ni salah semua salah, semua kosong. Tak adalah. Selagi boleh bagi markah, kita akan bagi. Tapi kalau kita dah puas melilau kat sini, kita dah tawah berkali-kali cari, tak jumpa juga jawapan yang betul untuk bagi markah, kita tak boleh bagilah. Okey, bukan senang-senang macam tu. So, kita dapat cari kat sini, pusat kedudukan, kita andaikan dia betul sebab kita pergi dekat dia. Kita tak pergi fokus kat sini. Sini dah semua salah. Okey, ini ukuran dia memang lari semua ni. Memang salah dah. Cikgu akan pilih yang mana satu lah. Okay, tapi kat sini jejari rasanya salah. Cek balik Okey, kita akan bagi pusat betul. Jejari dia lukiskan betul. So, dapat setengah-setengah. Sebab tu dapat satu markah. Okey, boleh Okey, next. Butiran terlindung tidak dilukis. PA dia salah. PA dia memang salah di sini. So, you better cek balik. And then, garisan hidden pun pastikan next time betul-betulkan lah. Okey. Satu lengkung salah, yang lain tu okey. Okey, ini good job lah. Tahniah kawan awak dia betul. Banyak juga di sini. Semua extreme point dia lari kat sini satu. Patutnya di sini. Nampak Yang lain ni semua okey. Yang cikgu bulat ni okey. Okey, next. Dia tidak guna highway. Ni pun sama jugalah. Dia tak guna kaedah highway. Ni nampak macam dah okey. Tapi unjuran dia ada something yang dia tersalah sedikit. Markah okey. So far okey lah. Okey, untuk mendapatkan markah yang lebih kita nak. Okey, so kita tengok komen yang berkenaan dia boleh fokus lah pada dia punya drawing. So tidak lukis point keluar. Point keluar dia tak lukis. Yang tanda hitam dot tu. Okey, simbol aliran air panas salah. Dia tak lukis dia punya simbol. Kedudukan pipe dilukis dalam rumah. Sama kes macam yang kawan awak sebelum tadi. Majority simbol pipe tegak salah. Ni belum lulus lah. Masa exam uji lari PPT hari tu, mostly daripada awak ni simbol pipe tegak ni dia ada masalah banyak lah. Mungkin sebab hari tu kita belajar and then kita sambung PKP ada yang masuk, ada yang tak masuk, mungkin tertinggal lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asnina al-insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, that's it for today. Thanks for joining our class. And then don't forget to finish all your homework, especially you punya tugasan halaman 8, 9 bagi siapa yang belum siap. Dan okay, that's it for today. Bye. Assalamualaikum. Jaga SOP. See you then. Assalamualaikum. Alright. Cikgu. Alright.